So guys, today I akan cerita pasal 7 criteria. And one of the most important thing I feel that macam kalau you guys nak beli any property for investment in the next 2-3 tahun, kalau you tak faham di 7 criteria ni, there's a possibility you akan beli benda yang akan merugikan ataupun benda yang bakal tak buat duit. So my prediction here is that I dah predict last year kita ada recession sebelum, all the economists cakap kita ada recession. So I also know now kita akan ada property bull run coming, right? So maksudnya kita akan ada kenaikan harga luar biasa. Tapi bila kita ada bull run tu, tak semua property tu akan naik harga. Kalau kita beli property yang salah, property tu masih sedu, masih ke laut juga nanti. Right? So therefore, once you dah faham 7 kriteria ni, I'm hoping that you akan buat above average return, whereby insyaAllah bolehlah buat few hundred thousand, bolehlah buat a couple of million ya, daripada the next property punya bull run. So malam ni kita akan ada 4 agenda. Okay, first kali is that kita ada 7 kriteria tu, akan jelaskan kriteria tu satu persatu. Gunakan konteks yang hari ini. So you kena tahu kriteria-kriteria ni sebelum beli apa-apa property tahun ni. Nombor 2 here is that macam mana you nak gunakan 7 kriteria tu to buat your first 1 million then the next property punya buruan. Okay, so you dah tahu 7 kriteria, how do you use it to make your first 1 million. Nombor 3 here is that kenapa I rasa property buruan tu bakal berlaku, so akan tunjukkan bukti kenapa. And then last kali tu here is that kenapa sekarang ni kita dah ada lebih pada 4,000 orang yang nak join Far Capital punya community as a client, right? So yang ni untuk mereka yang nak explore macam mana nak jadi client Far Capital hari ni pada harga yang lebih murah daripada beli Way, water filter. So macam biasa, kalau you guys tak nak, sebab benda ni tak ada rakaman kan, so kalau boleh make sure you stand by pen and paper, apa-apa nota yang rasa bagus, boleh tulis dan apa semua tu, sebab there's a lot of information yang penting gila, especially malam ni akan ajar banyak gila ilmu baru, to the point whereby I think macam ilmu ni sebenarnya nilai dia berpuluh ribu kot. Siapa yang tahu pakai, dia boleh buat beratus ribu kalau bukan a couple of million. Siapa yang tak kerti pakai ataupun tak tahu, boleh rugi, right? So kalau boleh, catat seberapa banyak nota yang boleh, ya. So and if I were to be honest dengan you guys is that actually guys, my 7 criteria ni sebenarnya kalau boleh developer tak nak you tahu, penjual property pun tak nak you tahu. Sebab the moment you tahu pasal 7 kriteria ni, ada kebarangkalan kalau property yang diorang beli tu property yang kurang bagus, korang takkan beli property tu pada diorang, right? So there's a lot of developer who is very unhappy dengan I bila I cakap pasal 7 criteria ni. There's a lot of people who bought a lot of orang cakap property yang tai and shit, grade E, grade D, ngamuk-ngamuk dulu kawan, sekarang dia maki-maki kat social media because cakap property dia grade D, grade E, right? So the reality here is that to me is very simple, it's all mathematics. Kalau property tu bagus, kita cakap bagus. Kalau property tak bagus, kita cakap tak bagus lah, right? And 7 kriteria tu akan tunjuk you clearly property itu sebenarnya okey ke tak okey kalau nak beli. So you ada secret weapon tau. You dah faham 7 kriteria ni, you akan ada secret weapon where you boleh predict property itu akan buat duit ataupun merugikan nanti. Okay. So and of course, apa yang akan berlaku kalau anda semua faham apa itu 7 kriteria ni? Satu is that kita tak akan overpay, kita takkan terlebih bayar untuk beli apa-apa property. So you akan beli property itu always at a market value ataupun at a discount. Right? So kalau you tak nak overpay to beli your next property, faham 7 kriteria. Okay. Nombor 2 here is that your property akan buat duit insyaAllah lepas siap ataupun even today kalau property itu dah siap, ataupun it will take you kurang pada 5 tahun untuk buat duit. Ada property yang akan ambil 20-30 tahun untuk buat duit. Kita tak nak beli property taik macam tu. Kita nak beli property yang ambil masa 5 tahun dan ke bawah untuk buat duit. Okay. Lepas tu not only nombor 3 ni, your property boleh buat duit, your property boleh buat duit berkali-kali. So maksudnya is a few rounds kenaikan harga dia. Siap je naik 100,000, lepas tu naik lagi 200,000, lepas tu naik lagi 300,000-400,000. Right? So once you dah faham 7 kriteria tu, property you akan naik harga berkali-kali. Okay. Lepas tu nombor 4 here is that kalau property you ada risiko, you nak jual dulu sebelum harga dia mula jatuh. Hari ni kalau you perasan banyak property yang dah jatuh harga kat subsale terutamanya. Okay. If you tengok Bukit Jalil, you tengok Cyberjaya, you tengok Kapuchong, property value dah jatuh 20%, ya. 15-20%, ya, berbanding dengan harga dulu. So you nak tahu benda ni sebelum property jatuh harga supaya you boleh jual dulu ambil untung, dan lepas tu you jual lantaklah siapa-siapa yang nak beli kan. Okay. So you nak tahu, okay, macam nak tengok property yang bakal jatuh harga, right? So yang tu keempat lah benefit dia. Nombor 5 here is that hari ni kita ada COVID, border tutup,
banyak strategi rental yang tak boleh nak buat. So therefore, macam mana you nak bagi your property ni, orang cakap COVID proof lah. Ada COVID ke, tak ada COVID ke, kita masih boleh buat duit daripada property kita. Right? Lepas tu, last kali tu is that bagi saya lah guys, banyak orang yang menjual property ni, yang developer ataupun ada juga agent ya. Banyak agent yang baik, tapi ada juga agent yang orang cakap bagi saya, dia memang asalkan dia boleh jual, dia akan jual you cerita semua. Right? So kalau you tak nak kena scam, okay, tersalah beli property yang taik, you must understand 7 kriteria. Sebab once you become, you fully understand 7 kriteria ni, scammer tak boleh nak tipu you terbeli property yang taik, developer pun tak boleh nak kencing you guys. So once you faham benda ni, these are all the benefits. So like I said, malam ni punya lesson, I think it's going to be about 2 jam. So I want you to put full attention, which is why I cakap dengan Kisina tadi, why don't kita solat dulu, alright? And then after that, kita boleh fokus dekat webinar. So hopefully you guys have done that. So, orang akan tanya dengan kenapa nak kena faham 7 kriteria ni? Sebab Izan kalau cerita pasal property ni, bukan ke mantra dia, kalau cerita pasal property investment is location, location, location. Ataupun lokasi, lokasi, lokasi. So kalau anda tengok guys ni, nama dia pun old mantra. Okay, so kalau you go with the lokasi, lokasi, lokasi ataupun location, 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 dan kenapa you nak kena faham 7 kriteria? So I'm gonna give you this idea whereby this location, location, location punya mantra ni, if you ask me, is bullshit, is misleading. You akan kena scam untuk beli property yang teruk gila kalau korang follow this idea of location, location, location. Okay, now, bagi contoh. I think most of you will know, right, location apa ni. So this is KLCC. Okay, this is the skyline of KLCC. Alright, so kalau cerita pasal location, 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 ada tak location yang lagi bagus daripada KLCC? Not really lah, right? So kerja banyak, mall berlambak, LRT, MRT ada, monorail ada. So kalau kita go with the idea of location, 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 tak payahlah kita tengok pasal lain. Berapa nak kena tahu pasal lain? Kita semua pergi beli KLCC saja. Okay, itu kalau kita terpedaya dengan this idea of location, location, location. Okay, now tapi the reality ataupun faktanya, tuan-tuan dan puan-puan semua, is that kita ada property buran tau 10 tahun lepas, and dalam property buran tu semua orang buat duit, right? So ramai orang yang beli rumah buat duit. I buat 5 juta, few of my friends buat 1-2 juta, and we all make a lot of money. But do you know, majority orang yang beli property kat KLCC 10-15 tahun lepas, majority tak buat duit. In fact, orang yang beli rumah kat Kerinci buat duit lagi banyak pada orang yang beli kat KLCC. Kelang orang boleh buat duit lagi banyak pada beli kat KLCC. Puchong, Subang, semua boleh buat duit lagi banyak daripada beli dekat KLCC. So kalau location, location, location tu betul, dan kenapa orang yang beli KLCC majoritinya rugi? I would say 90% rugi. Walau orang yang beli kat tempat yang tak berapa kelas ni, Kelang, Kerinci, Puchong, Subang, apa semua tu boleh buat duit. Okay, so very clear guys. Kalau location, location, location tu mantra yang betul, patutnya KLCC akan buat duit lagi banyak berbanding dengan kawasan-kawasan ni, tapi realitinya tidak. Okay, that's why I cakap 7 kriteria ni penting supaya you tak kena scam dengan location, location, location. Now, so basically guys, kalau orang kat Kelang, Puchong, Subang, Kerinci semua boleh buat duit lagi banyak pada orang yang beli kat KLCC 10 tahun lepas. So the next time ada agent ataupun developer yang cuba jual dekat you property, buy this property sebab it's the best location. Location, location, location bro. You tell them this. That's bullshit mate. Right? Buat buka toya macam buka mamat ni. Kat ni kelepek ni. Ni mau kasih kencing ni. Right? Umpama janji-janji parti politik je. So guys, the next time someone cuba nak jual you property, lepas tu dia bila cakap mahal, dia jual kat you this idea of location, location, location bro, prime location memang mahal. Kau cakap dengan dia, ni bullshit. So you know already, someone who use this location, location, location punya mantra, confirm cuba nak scam you beli property yang mahal. Okay. So, what about kalau macam tu, kita just beli je property. Okay lah, Faizul cakap location, 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 tak betul kan? So, apa kata kita beli je property yang confirm ada guarantee rental return? Okay.
So kita panggil benda ni GRR ataupun guaranteed punya rental return. So why don't kita beli je property yang boleh bagi confirm 7%, 6% return ni. Ikut kata pemaju dia. Now, the reality-nya guys is that semua skim GRR ataupun guaranteed rental ni, okay, majority 99% of the time, skim akan gagal. So yang belah kiri ni is this place called Somerset dekat Rempin. This is a doctor yang beli. Dia baru-baru ni decide jadi client fund capital lepas kena scam beli property ni. And hari ni property ni lepas dah siap dia jadi terbengkalai. Operator tutup, JRR pun tak dapat. Hari ni bayar loan beribu setiap bulan tanpa dapat apa-apa hasil masuk. Okay, ini property yang developer 10 tahun lepas guarantee buat duit bro. Guarantee. Garanti bungkus, right? Yang ni pula belah kanan ni juga klien baru yang beli property daripada Melaka, right? Lepas tu the property tu juga sepatutnya bagi GRR. Hari ini anda lihat sendiri dia punya komen tu, developer tu no longer bayar lagi GRR. Okay. So guys, every time someone cakap dengan you guarantee tu, you kena sangat berhati-hati. Okay. Sebab majority development yang boleh bagi you guaranteed rental ni sebenarnya taik. Sebab tu dia terpaksa bagi you guarantee tu sebab dia akan gagal 7 kriteria. Tapi kalau anda pemalas, anda lazy, anda tak nak buat research tu sendiri, anda beli sebab anda percaya dengan janji-janji manis penjual tu yang cakap beli senang je bro, setiap bulan boleh dapat positive cash flow sebab return kita confirm 6%, 7%. Memang lepas tu memang anda bakal kena, umpama politician memberikan anda janji yang saya tidak pernah makan rasuah gitu. Right? So kebarat bukan tak ada yang buat macam tu, tapi majority I don't know lah, I dengar cerita majority buat. So guys, GRR ni adalah umpama manifesto politik. Majoritinya not gonna end very well lah senang cerita. Okay. So again guys, bila kau jumpa siapa-siapa yang nak bagi kau guaranteed rental return, kita cakap apa? That's bullshit, mate. Okay, whenever you see someone giving you GRR, you say that's bullshit, bro. Right? So, now you dah faham kan? Location tu mantra yang taik. Nombor 2 here is that GRR pun sebenarnya skim yang sangat taik, whereby majority orang yang jual location and bagi JR ni, kebarangkalian property tu akan rugi tu terlampau tinggi. Gagal tu terlampau tinggi. So basically apa yang kita nak buat here is that kita nak pastikan bila kita dah faham 7 kriteria tu, you punya investment punya result tu akan jadi predictable. You tahu benda tu akan rugi atau untung 2 tahun sebelum siap. 5 tahun sebelum siap, you dah tahu dah boleh buat duit ke tak boleh buat duit. Okay, now I suka gunakan metodologi ni, right? Kalau kita nak result kita konsisten dan bukan bernasib baik je boleh buat duit, right? And bila bernasib buruk rugi, bernasib baik kita buat duit. Kita tak nak macam tu. Kita nak konsisten je buat duit. Okay. Now, kalau you nak konsisten result, kita kena ada konsisten punya proses. Okay. So what do I mean by that? My mom, God bless her, you know, and I was very fortunate lah, orang cakap tu. I am very fortunate lah to have a good mom. Tapi my mom ni kalau dia jenis masak guys, dia tak follow resipi, dia main campak-campak. So mi goreng dia kalau dia masak 10 kali tu rasa dia lain. Sedap tapi rasa dia tak pernah sama. Samalah dengan rendang ayam dia juga sebab dia never follow sukatan ataupun resipi. Now, itu kalau masak guys. Okay? But kalau kita pergi McDonald, perasan tak kau pergi McDonald Kota Damansara ke, Mont Kiara ke, Kedah ke, rasa fries tu masih sama. Kenapa sama? Sebab dia follow proses. Fries tu goreng berapa lama? Okay, berapa lama segar, lepas tu kena buang, right? So guys, 7 kriteria ni is to making sure that you understand proses. Macam mana nak filter property yang bagus dengan property yang tak bagus. Sebab tu penting gila benda ni, right? So, ini adalah 7 kriteria kita, right? Which is the first one is new versus old ataupun rumah baru versus rumah lama. Nombor 2 adalah teori median, nombor 3 adalah teori. Nombor 4 adalah booster, nombor 5 ni supply, nombor 6 maturity point, nombor 7 adalah multiple rental option. Senang cerita guys, kalau korang beli property yang majoritinya memenuhi kriteria yang kita cakap ni, insya-Allah akan buat duit. Lebih daripada average. Insya-Allah dia akan buat duit bila jual, insya-Allah akan buat duit bila sewakan juga, boleh dapat positive cash flow. Okay.
So once you dah go through all the research and the data dan apa semua tu, then kita punya result tu akan jadi predictable. Kita masaklah 50 kali mi goreng tu, rasa dia sama. Sebab apa? Kita follow certain process. So katan tu, kicap tu banyak kita letak. Telur berapa ketul, right? Dia rasa tu tak bertukar sebab kita asyik guna proses yang sama. Okay. Now, I want to go one by one, right? Briefly. First kali adalah new versus old. Okay? Kita nak beli rumah baru atau rumah lama, berapa premium yang kita sanggup bayar, right? So now guys, I bagi you dua contoh. Yang sebelah kiri ni is a 2010 punya BMW, yang ni adalah 2021 punya BMW, right? So sebelah kiri yang color kelabu ni is 11 tahunnya oldnya BMW, yang ni adalah BMW baru. Now guys, pada harga yang sama, 200,000, korang beli yang mana? BMW baru ni ke ataupun BMW yang lama? Alright. So, korang mesti cakap kat I, Faizul, kau ingat aku bodoh ke? Of course lah, aku akan beli BMW yang baru. Tapi perasan tak kalau rumah baru dengan rumah lama, korang takkan seclear macam tu. Right? So basically, ramai orang prefer to actually beli rumah lama. By the way, subsale punya transaksi kat Malaysia ni adalah 80% daripada market, hanya 20% saja transaksi tak sampai actually untuk rumah baru. Okay. So, senang cerita, bila cerita pasal guide dia guys, kalau kita dapat beli rumah baru 3 bilik di kawasan katalah Mont Kiara ni pada harga 600,000, lepas tu rumah lama pun 600,000, kita nak beli rumah yang mana guys? Of course kita beli rumah baru. Hanya orang bodoh saja yang akan beli rumah lama pada harga sama macam rumah baru. Okay. Sama juga macam analogi kereta tadi. So you guys, kalau you guys ingat, right? I dulu suka cerita pasal bangsa South, right? Kalau you ingat dulu, Park Residence dulu, rumah lama Pantai Panorama, harga jualannya 270,000. Rumah baru sebelah dia 330,000 untuk unit paling kecil. So beza dia 20%, 30% je. Tapi hari ini Pantai Panorama naik daripada 270,000 kepada 600,000. Park Residence naik pada 300,000 kepada 1 juta. So rumah baru naik lagi laju berbanding dengan rumah lama kalau you tak terlebih bayar. So sebagai contoh kan, katalah rumah baru 600,000, rumah lama 600,000, rumah baru 1 juta. Dan okey lagi kalau you nak beli rumah lama. Tapi kalau rumah baru 600,000, rumah lama 500,000, of course beli rumah baru. Sebab premium dia tu tak boleh lebih pada 50%. So of course 30% dan ke bawah kalau kita nak buat duit. Okay. So if I were to bagi contoh, macam cakap tadi pada tahun 2009, Park Residence cuma 20% je lagi mahal berbanding dengan kondo lama yang namanya Pantai Panorama. Hari ini Park Residence nilai dia 1 juta, Pantai Panorama nilainya 600,000. So naik harga Pantai Panorama naik 2 kali ganda, but Park Residence naik lebih pada 3 kali ganda. Okay. So macam cakap tadi, kalau rumah baru tak berapa mahal sangat berbanding dengan rumah lama, kita always nak beli rumah baru. If the premium is less than 30%, you want to buy new property. Okay. So remember I talked about Park Residence and I also talked about in my past webinar, we have found the next Park Residence. The next Park Residence tu guys, kita beli tu pada harga 40% cheaper compared to rumah lama. So for example, in this particular case, dekat Publica ni kan, tengah jual pada 900 to about 1,000 per square foot. We are now buying at less than 700 ringgit per square foot. 2 bilik kat sini jual pada harga almost 1 million. We are trying to buy it at 500,000 sahaja. So we are buying at 50% discount versus rumah lama. So we're not only paying the same price guys, we are actually paying much cheaper compared to rumah lama. So that's why to me, this is the next Park Residence. Okay. So, that is the first rule tadi, new versus old. Now cerita-cerita pasal median pula. What is median? Median ni guys is basically is a middle price point or harga pertengahan. So berapa, kalau ada 100 orang beli rumah dekat kawasan tu ataupun negeri tu, yang tengah-tengah tu, what is the average of what people are willing to pay, right? Now, I'm sure you know already, kita ni ada overhang, ada banyak property baru yang tak terjual dekat Malaysia ni. Right, so we have a property overhang. We have a lot of unsold property dekat Malaysia. Okay, in fact kita ada record. Now, I want you to see Johor. Johor ada 73% of unsold property. Right, Johor ada kenaikan 73% of unsold punya property.
right? So nak tahu kenapa property tu unsold dekat Johor? Sebab kalau anda tengok kat sini, median harga dekat Johor, purata orang Johor sanggup beli, harganya cuma 384,000. So let me repeat guys, harga purata hartanah, right, median harga kat Johor adalah 384,000. Bila kita tengok kat sini, stok hartanah tak terjual kat Johor, cuba teka berapa purata harga. Purata harga mereka adalah 800,000. So bayangkan, orang nak beli 384,000 secara purata. Itu demand kita. Tapi yang tak terjual 800,000. Memang padan muka pemaju tak terjual. Sebab tu saya cakap, pemaju sebenarnya tak mau korang tahu pasal 7 kriteria ni. Sebab nanti bila anda dah faham 7 kriteria, anda dah faham cara nak gunakan median harga, nanti anda tahu banyak projek yang pemaju tengah jual hari ni, harganya melebihi median. Tak masuk akal. Harga Yahudi. Right? So, hari ni kalau anda dah faham konsep median, anda takkan tertipu dengan apa-apa harga Yahudi. If you understand median, you will never overpay. Right? So, bila anda dah faham median ni, what is it? Right? Then you have to ask yourself this following question. Before you buy a next property ni, berapa median ataupun mean value of the property in that area? Okay? Berapa harga purata harga pertengahan? Right, of that property in that area. Then only you can decide to buy. Okay. So in this particular case, okay, kalau kita tengok per square foot, harga lebih pada RM900 per square foot hari ini untuk kawasan yang ini, untuk kita punya next residence ni. Lepas tu price pula RM900,000. Hari ini kita tengah beli pada harga jauh kurang berbanding dengan median. Purata harga is RM900,000, unit paling murah kita tengah beli is RM450,000, paling mahal RM650,000. Separuh harga. Right? That's how powerful median. Once kita dah faham tu, is very clear which one is a good property, which one is a bad property. So macam ni, rumah baru tengah jual 1,000 per square foot, kita tengah beli pada harga 750 dan ke bawah. Ada yang tengah beli bawah pada 700 per square foot. Right? Ada yang tengah beli bawah pada 650 per square foot. Therefore, kita dah tahu for sure kita akan buat duit sebab apa? Purata pun dah tengah bayar 900 per square foot. 2 bilik kat sini 900,000. Kita tengah beli 450,000 dan ke bawah. So, bayangkan, right? So, our client hari ni, like I said, very clear sebab dia dah faham konsep median. Dia dah tahu property apa yang selamat untuk dibeli, property apa yang tak selamat untuk dibeli. Okay. Now, kriteria ketiga adalah benda ni yang kita panggil sebagai area punya tier. Right? So senang cerita, setiap kawasan dekat Malaysia ni kita boleh orang cakap bahagikan kepada beberapa tier, right? So kita ada tier 1, tier 2, tier 3, right? And of course kita ada tier 4 lah, yang tu cannot make it lah senang cerita, right? So senang cerita, tier 1 ni tier kawasan orang kaya, sewa mahal. Sewa lebih RM5,000 tu biasa je. Okay, itu tier 1. Tier 2 ni adalah tier kawasan whereby orang lokal suka duduk kat sana. Right, so tier 1 ni apa? KLCC, Bukit Bintang, Mount Kiara, Hartamas, Damansara Heights, Bangsa South. These are all tier 1 punya location. Tier 2 adalah kawasan yang orang berada lokal. Orang lokal yang T20 suka beli kat sana. So apa? TTDI, tier 2. Damansara, tier 2. Puchong tier 2, Shah Alam tier 2, Bangi tier 2, right? Cyberjaya pun tier 2, right? So asalkan orang lokal tu berada sikit ataupun the middle 40 ataupun T20, dia akan suka duduk kat tier 2. Tier 3 ni kawasan yang jauh-jauh sikit, yang biasanya rumah landed tu masih RM500,000 tu masih boleh dapat. So Kelang tu tier 3, Rawang tu tier 3, Semenyih tu masih tier 3, right? So tu definisi kita punya tier. Okay, now orang akan rugi duit bila dia bayar harga dekat tier 3. Dia bayar harga dia beli lokasi kat tier 3 macam Rawang, tapi dia bayar harga tier 2. Right? Macam dia bayar kat Damansara. Memang mampus lah terduduk, right? So ada pula orang yang for example Kota Damansara pergi bayar RM1,000 per square foot. Right? For me tak masuk akal because Kota Damansara is tier 2, bukan tier 1. Leasehold Kota Damansara RM1,200 per square foot. To me tak masuk akal langsung. Sebab apa? Hari ni kita beli Mount Kiara at RM700 per square foot. Okay. So kenapa nak beli tier 2 leasehold pada harga RM1,000 per square foot bila kita boleh beli tier 1 punya kawasan
pada harga lagi murah. Tak masuk akal. So, rule dia macam ni guys. Sewa tier 1 confirm lagi mahal pada tier 2, tier 2 confirm lagi mahal pada tier 3. Property punya price pula sepatutnya, ya, nombor 2 ni, tier 1 sepatutnya lagi mahal pada tier 2, tier 2 sepatutnya lagi mahal pada tier 3. Tapi realitinya is that bukan semua tier 2 ni confirm lagi murah bandingkan tier 1. TTDI harga macam bangsa lagi mahal pada Mount Kiara. Right? Walaupun is kawasan lokal. Right? So therefore, I takkan beli TTDI today because harga dia terlalu mahal kalah kawasan tier 1. Rental cannot make it. Rental murah je kalau kat TTDI kalau bandingkan Mount Kiara ataupun Mangsa. Kat mana boleh buat duit, semua tier boleh buat duit asalkan you tak terlebih bayar. Ingat tadi new versus old, ingat tadi first rule, new versus old, second rule, median. Once korang dah faham tu dengan tier, asalkan kita tak beli property tier 1 pada harga melangkaui daripada apa purata tier 1. You tak beli tier 2 pada harga tier 1. You tak beli tier 3 punya kawasan pada harga tier 1. Asalkan you don't overpay, you're going to be okay. And how you make sure that you don't overpay? You must understand new versus old punya premium. You must understand median. And then last kali, you must understand location tier. Right? So, if I were to summarize, summary dia is that kita ada 3 tier. Setiap tier ni ada harga masing-masing. Okay. So kalau macam KL ni bagi contoh tier 1 you kalau you nak buat duit you jangan bayar lebih pada RM1,300 per square foot kalau boleh. Okay, itu tier 1. Kalau tier 2 you jangan bayar lebih pada RM800 per square foot, RM700-800 per square foot. And tier 3 kalau boleh you jangan bayar lebih pada RM500 per square foot. Hari ni kita orang tengah beli kawasan tier 1 pada harga tier 2. Okay, so sebab tu kita orang memang confident gila kita akan dapat buat duit. And last kali ada kawasan juga yang dulunya tier 3 sekarang ni dah jadi tier 1. Kerinci for example, dulu kawasan ghetto, right? Hari ni dah jadi kawasan expat, dia dah lompat tier. So part residence tu yang kat Kerinci tu naik daripada 350,000 all the way to like 1 million. Because you ada jump tier, when you jump tier, you akan dapat above average punya returns. Okay. So like I said, kita ada 3 tier, tier 1, tier 2, tier 3. So if you want to know kita beli property tu bagus ke tak bagus, right? You kena compare, katalah you tengah beli ni kat tier 2 tu, you compare dengan semua tier 2, right? The Puchong, the Subang, the Ampang, the Kota Damansara, the Petaling Jaya. How cheap are you buying versus all the tier 2 punya location? Macam hari ni kita tengah beli kat tier 1, bila kita compare all tier 1 area, Damansara Heights, Mount Kiara, apa semua tu, we are now buying the cheapest. No one is buying cheaper compared to us and my client. So therefore, insyaAllah, I don't think it's going to be a problem for us to buat duit. Right? So yang nombor 4 pula adalah benda ni yang kita panggil booster. So booster ni guys, is cerita baru yang bakal menaikkan lagi demand harga rumah dan juga sewaan rumah. So lagi banyak booster, lagi tinggi kenaikan harga. Okay, now but first you jangan terlebih bayar lah. Kalau you dah terlebih bayar harga Yahudi untuk beli, katalah you beli kat Subang, you bayar 1,000 per square foot. Kalau letaklah booster 50 pun susah nak buat duit. Right? Sebab you dah terlebih bayar, you overpaid. The moment you overpay, game over. You akan rugi. Okay? So, apakah booster? Booster basically lagi banyak, lagi bagus. Kita ada 3 jenis booster, which is infrastructure, macam highway, LRT, MRT, public transportation. Kita ada commercial, mall, retail, hotel. Lepas tu kita juga ada population. Apa benda yang akan menyebabkan orang datang situ? Office, university dengan international new school. Okay. So for example, inilah kawasan yang naik daripada tier 3 kepada tier 1 sebab booster. So dulu Bangsa South ni tak ada mall. Hari ini ada 3. 10 tahun lepas there's no mall dekat Bangsa South. Today we have 3 within walking distance kat Bangsa South. Dulu tak ada offices langsung kat Bangsa South ni. Hari ni kita ada more than 10 office tower, more than 10,000 pekerjaan yang dicipta kat kawasan tu. So bila ada banyak mall, ada banyak pekerjaan dicipta kat kawasan tu, apa akan berlaku kat rumah kat sekeliling? Naik harga sebab demand jadi naik. Ada new highway accessibility. Okay, commercial pun naik, ada hotel. So therefore, sebab Bangsa South ada one of the most booster in Malaysia punya kawasan ni in the last 10 tahun tu, therefore dia dapat kenaikan harga way above average berbanding dengan kawasan lain. Right? So,
Golden rule dia adalah lagi banyak booster you ada, the better. Tapi you jangan overpay. You takkan overpay kalau you faham konsep mean, median, you faham konsep new versus old, and you akan faham konsep tiering. So the moment you understand tiga konsep ni, you takkan overpay. Dan lepas tu apa yang bakal naik harga? Booster. Lepas tu last kali kena faham bukan semua benda akan jadi booster. Contoh sebagai contoh bus stop bukan booster. Walaupun dia memudahkan. Ada bus stop tu bukan booster. Terutamanya kalau you dah beli rumah pada harga lebih pada RM500 per square foot. So bus stop tu dah bukan jadi booster dah. Right? So, yang ni pula, yang benda yang kita orang tengah sibuk beli hari ni, bila kita cerita pasal booster, kan? And kenapa dia cakap next part residence kan? So, satu, dia akan ada MRT boleh jalan kaki. Nombor dua, dia akan ada lebih pada 5 office tower. Minimum 5. InsyaAllah akan ada hampir 10. Hotel dengan mall juga, semua boleh jalan kaki. Lepas tu, dia akan ada lebih pada 5,000 peluang pekerjaan bakal dicipta all within walking distance, boleh jalan kaki. And then dia akan juga ada highway accessibility. So guys, ada MRT, ada new offices, ada hotel, ada mall, ada new jobs, lepas tu ada bertambah punya highway accessibility. So therefore, not only we're going to make money today, tapi bila booster ni makin lama makin siap, harga rumah dan harga sewa akan makin lama makin naik. Okay. Now yang nombor 5 pula adalah supply. So guys, this basic supply dengan demand. So macam sekarang ni tengah musim durian. So bila durian tu tengah banyak, bolehlah beli musang king sekilo isi saja pada harga RM120 tu RM150. Bila time tengah tak ada supply, 200-300 pun boleh charge, right? Sebab supply sikit, harga ni mahal. So senang cerita, kalau anda beli kawasan yang terlampau banyak supply property, harga akan jatuh, sewa akan bakal jatuh. Okay, so ni bagi contoh, right? So kalau Cyberjaya dengan Bukit Jalil dengan KLCC hari ni, okay, sewa dah makin jatuh. Kenapa? Sebab supply terlampau banyak. Now, kenapa KLCC tak buat duit in the last 10 years? Sebab supply terlampau banyak. Terlalu banyak supply yang tak masuk akal. And bukan supply unit kecil, tapi supply unit besar-besar. Alright, so therefore, bila terlampau banyak supply, orang kena bersaing untuk dapatkan tenant. Unit kecil yang sepatutnya kat KLCC tu banyak, tapi yang tu tak cukup supply. Okay, so yang tu doing well. Saya pun ada beberapa studio unit kat sana, alhamdulillah doing well, tak jatuh harga lagi. Tapi yang mana unit besar 2,000, 3,000 square foot tu memang menangis owner dia. Okay, so Bukit Jalil dulu studio boleh dapat sampai 1,500, 1,800, hari ni tak sampai 1,000. Sebab apa? Supply dah naik. Dulu 3 bilik kat Bukit Jalil boleh dapat 3,000, 3,500, hari ni 2,500. Sebab apa? Supply terlampau banyak. So macam Mont Kiara pula ni, yang dekat Aquaris ni dengan Mont Kiara 22 ni, harga makin naik sebab apa? Supply rumah baru kat Mont Kiara ni tak banyak. Okay, so senang cerita guys, bila demand okay, supply makin naik, harga akan jatuh. But bila supply berbanding dengan demand kan, katalah demand banyak ni, supply kita kurang, harga akan naik. This is the basic concept of supply and demand. Okay, so basically macam saya cakap tadi, Cyber dengan Bukit Jalil apa semua tu, diorang ni supply terlampau banyak berbanding dengan peluang pekerjaan dicipta. Okay, kalau bandingkan KLCC dengan Mont Kiara, whereby supply memang ada, tapi juga ada banyak peluang pekerjaan. Seorang memang nak duduk kat situ. Right, so basically, you nak kena tengok supply tu oversupply ataupun tidak berbanding dengan nombor satu, banyak tak orang yang nak duduk sendiri untuk duduk rumah, beli rumah tu. Nombor dua is that berapa banyak peluang pekerjaan yang bakal dicipta dalam 5-10 km radius. Right, so kalau banyak peluang pekerjaan, okay, supply banyak pun tak ada masalah. Okay, so if I were to summarize supply ni, okay, senang cerita, you kena tengok what is the demand. Demand will come daripada dua benda. Satu, kegunaan, usage. Diorang ni untuk beli untuk investment ataupun untuk duduk. Nombor dua, berapa banyak jobs ataupun peluang pekerjaan yang bakal dicipta kat kawasan tu untuk pastikan ada permintaan untuk property-property yang sedang dibina tu. And of course, kalau you buat macam kita, whereby kita hanya beli property yang bakal ada LRT, MRT ataupun dah siap LRT, MRT, so connectivity itu maksudnya, walaupun you beli rumah tu katalah dekat Subang, you masih boleh naik LRT pergi ke KLCC. So that means supply, demand itu bukan untuk orang yang kerja kat kawasan Subang je. You kerja kat KLCC pun you boleh duduk Subang sebab you ambil LRT boleh terus sampai ke KLCC. Right?
So macam bila cerita pasal kita punya pembelian ni, our next pembelian ni, so not only kita akan dapat positive cash flow hari ni, kita juga akan ada MRT 3, right? Yang bakal nanti ada kat kawasan tu. Nombor 2, kita akan ada lebih pada 5,000 peluang pekerjaan dicipta boleh jalan kaki, right? So ni bukan cerita 5 km radius, jalan kaki. If cerita pasal 5 km radius, minimum 50,000 jobs hari ni dalam kawasan tu. So therefore, kita punya pendapat insya-Allah takkan ada kekurangan demand ya daripada segi property yang bakal kita beli ni. Okay. Now, yang kedua terakhir adalah benda yang kita panggil maturity point. Maturity point ni maksudnya bila property tu sampai tempoh matang yang kita boleh mula buat duit. So ada property tu akil balik dia ataupun tempoh matang dia 50 tahun, 30 tahun. Lepas 20 tahun pun tak boleh buat duit. Kita nak beli property yang kalau boleh tempoh matang dia 5 tahun dan ke bawah. Paling lambat 5 tahun. Okay. So kalau you tengok ke sini, ini adalah gambar orang cakap master plan Iskandar Malaysia. So ini master plan, betul tak? Ini yang dikeluarkan hampir 7-8 tahun lepas. Ini gambar Iskandar Malaysia hari ini. Jauh lagi berbanding dengan dia punya original master plan yang macam ni. So, bila Iskandar Malaysia ni akan siap? Kalau jadi siap, 12 tahun lagi. Senang cerita, mereka yang dah beli apartmen-apartmen ni, diorang ni kena tunggu lagi 10-15 tahun before boleh buat duit. Kesian diorang. Meleleh, berdarah, beribu sebulan negatif cash flow. Okay. Sebab tersalah beli property yang tempoh matang dia 10-15 tahun. Sebab tu saya cakap, you kena faham 7 kriteria, kalau tak korang akan terduduk, tercedok macam diorang ni semua. Semua orang yang beli kat sini semua tak buat duit. Semua. Not even one yang buat duit. Ya. So, beli benda yang tempoh matang dia kurang pada 5 tahun. Ini pula master plan Bandar Malaysia. Okay. Ini adalah Bandar Malaysia hari ini. Master plan ni dah keluar beberapa tahun lepas. Ini adalah Bandar Malaysia hari ini. Masih tak ada apa kecuali tanah latar dan kren. Adalah MRT station kat bawah tanah. Right? So, bila Bandar Malaysia ni bakal siap? Kalau siap, 10-15 tahun lagi. So mereka yang beli kat Sungai Besi dengan cerita Bandar Malaysia kena tunggu 10-15 tahun before dia betul-betul boleh buat duit daripada Bandar Malaysia. Sebab apa? Bandar Malaysia lambat siap, property dia pun lambatlah buat duit. Kita orang hari ni beli dekat TRX. TRX bakal siap bila? Tak sampai 5 tahun lagi kena fully develop. Right? So kalau itu cerita pasal TRX. So kalau boleh you nak beli tempoh matang dia kurang pada 5 tahun. 5 tahun tu maksimal, kalau boleh kurang lagi bagus. Right? So ini adalah orang cakap summary untuk maturity point. Bila you boleh dapat break-even rental. Kalau boleh you nak buat sebelum 5 tahun. And lagi awal lagi bagus lah. Nombor 2 adalah, itu adalah first round maturity point. Second round adalah completion bila semua booster siap. Ada property hari ni dah boleh break-even tapi MRT tak siap lagi. Right? So, first, lepas siap dah buat duit sebab dapat break-even rental. Lepas tu bila dah siap MRT akan buat duit lagi sekali. Okay. So, kalau you ada existing property yang you dah beli hari ni, kalau property you masih ada cerita baru yang bakal datang ke kawasan tu, LRT ke, MRT ke, you boleh simpan. Okay. Kalau your property tak ada cerita baru, I think you kena consider untuk jual. Terutamanya kalau property tu dah negative cash flow. Right. So macam tu cara yang decide property tu patut disimpan ataupun patut dijual. Okay. Ni kalau kita cerita pasal apa yang kita sedang beli ni, bila kita dapat break-even rental, maturity point pertama dia hari ni. Hari ni kalau rumah tu dah siap, dah boleh dapat break-even dah, confirm. Nombor 2, completion of all booster, MRT, office dan apa semua tu, 7 tahun pada sekarang. So, I cakap tadi 5 tahun kan? I cakap 5 tahun untuk break-even rental. So, break-even rental hari ni. So, booster pertama settle lah. Maturity point 1, okay. Now, maturity point kedua, whereby kita nak hopefully buat 400-500 ribu per unit. From each unit kat sini is that 7 tahun daripada sekarang whereby bila semua booster ni pun dah siap. Okay. So kita akan buat duit 3 kali. First round bila rumah tu dah siap sebab cash flow positif kita orang lebih daripada 1,000. Nombor 2 is that bila office ni dah siap, boleh jalan kaki pergi office. Right. So again, permintaan tu akan naik. Nombor 3 is that bila MRT 3 tu dah siap, that one will be estimated 6 hingga 7 tahun daripada tahun ini. So kita insya-Allah boleh buat duit 3 kali. Sebab apa? Booster kita terlampau banyak dan akan ambil masa untuk siap. So tu kelebihan beli property yang banyak booster. Right? Now last kali of the 7 criteria guys is multiple rental option. Ya, kepelbagian sewa.
Now, ingat tak tadi properti satu yang terbengkalai ni, right? Sebab beberapa tahun dilancarkan, siap, lepas tu dia jadi terbengkalai, ditutup sebab tak ada bisnes. Yang ni pula yang dekat Melaka tu. Now, ini adalah properti yang bergantung harap kepada satu industri saja and hanya ada satu saja profile tenant, which is mereka yang sedang melancong either ke Melaka ataupun dekat Rompin. So, bila pelancongan tak jadi, properti itu juga mati. Okay, macam hari ni COVID, boleh tak berentas negeri? Tak boleh. So, apa akan jadi properti kat Melaka yang hotel base ataupun JRR base? Koyak. Okay. So guys, kalau you punya property tu hanya boleh bergantung kepada satu profile tenant saja, which is either pelancong kat Genting ke, or you beli sebelah college ke, dekat Bangi ke, and itu je you punya tenant punya orang cakap profile yang akan duduk situ, you akan mati sebab kalau college tu tutup, property you mati. Kalau resort ataupun katalah pantai tu tercemar, property you akan mati sebab tak ada orang pergi pantai tu dah. Macam kat PD hari ni, right? Or kalau contoh Genting ada tanah runtuh yang kena tutup setahun, property kita juga akan mati sebab apa? Orang yang pergi sana tu tak boleh nak pergi sana sebab tanah runtuh. Faham tak? Okay. So, bila anda jumpa siapa-siapa cuba jual property kat anda, right, dengan guaranteed rental return ataupun hari ni sekarang ni dia dah tukar cara lain juga, dia tunjuk Airbnb. Kalau kita buat sewa per night, oh ini kita punya return bro. Macam to the moon, okay, power return. Anda lari jauh-jauh, okay, because that is pure bullshit. The only reason dia tunjuk Airbnb tu sebab dia tahu sewa cara normal tu confirm koyak, confirm takkan buat duit, confirm rugi. Okay, that's why dia kena tunjuk Airbnb punya rental. That's why kena bagi guaranteed rental return. Okay, now guys, kita ada 8 jenis rental option. Satu here is that kita kena target pelbagai segmen. You kena cari local dan expat. You boleh sewakan short, medium to long term. You boleh buat single tenant, maksudnya satu rumah tu satu orang je sewa. Or you boleh buat sewa per bilik, per head. Airbnb, which today gone case sebab COVID, and last kali yang paling baru co-living, right? So ini adalah 8 rental option. Kalau you punya rental property yang you nak beli tu sebelah college dan hanya satu college tu je dekat situ, and kalau college tu mampus, property you pun kita mampus, maksudnya you hanya boleh ada satu je tenant. Expat memang tak ada. Yang lain ni semua pun tak laku sebab maybe you beli studio unit ke apa ke semua tu. So, you tak nak beli property yang cuma ada satu rental option saja. Now, kalau your property hanya ada satu saja cara untuk sewakan, property itu adalah property yang berisiko tinggi. Okay, nombor satu. Nombor dua is that kalau you tak boleh cover at least 70% of your loan secara normal, bukan rental per kepala, Airbnb, co-living, bilik apa semua tu, normal rental je, sewa biasa, tak boleh cover 70%, property tu is overpriced. Okay. Now, yang ni cerita pasal pembelian yang bakal kita nak beli tu sebab nak gunakan sebagai contoh, anda boleh tengok sendiri. Hari ni kalau kita nak sewakan kepada single boleh, family boleh, professional boleh. Sebab apa? Memang dah ada kat dalam kawasan tu. Kawasan yang kita orang beli ni kawasan tier 1, jadi ada local dan juga ada expat. Okay, good. Boleh sewa short, medium, long term. Hari ni memang orang dah buat pun kawasan ni. So far okay, good. Boleh buat per room, no problem. Co-living, langsung no problem. Airbnb memang dah ada orang buat, tapi kita tak suka Airbnb. Kalau boleh kita nak jauhkan lah, kita tak suka Airbnb. And sebab tu ada buka tak boleh belah ni kan. Lepas tu last kali is rental per head. Boleh buat tapi kita tak suka, personal preference. So kita nak buat 5 ni dulu berbanding orang cakap kalau darurat baru kita pergi main Airbnb ataupun rental per head ni. So guys, this is what I mean. Bila you nak beli property, you kena beli property yang ada multiple rental option. Nak sewa kat single, family, professional, local, expat boleh, short term, medium term, long term boleh, per room boleh, co-living boleh, Airbnb boleh, per head boleh. If you boleh sewa macam ni, your property is located in a good area, you tak terlebih bayar, and you ada banyak rental option ni, anda sampai bila-bila pun takkan terdesak. Sebab kalau satu rental option tak jadi, boleh pergi ke plan B, boleh pergi plan C, boleh pergi plan D, boleh pergi plan E, right?
So ini adalah contoh client Far Capital yang hari ini bila waktu COVID ni kan, dia beli dual key unit dekat Damansara. So Damansara dekat dengan MRT ada mall. Dia beli pada harga RM600,000 dapat 2 ketul unit. So satu studio dan juga satu 2 bilik. Kita buat co-living kat situ 2 minggu je guys waktu PKP ni habis disewakan semua, cash flow positif, dapat beli rumah ni tanpa modal. So let me repeat. 2 minggu saja waktu PKP. Ni bukan waktu biasa, waktu PKP ni. Dapat disewakan pada positif cash flow and rumah ni dia beli tanpa modal. Sikit pun tak keluar duit. Okay. Ni pula my client beli rumah tu pada harga RM420,000 pada tahun 2016, siap pada tahun 2019. Hari ni dah buat RM100,000. And today walaupun rental dia dia bayar kat bank RM1,700, hari ni boleh dapat sewa RM3,200 hingga RM3,600 gross rental. So again, property nearby LRT, kawasan KL, harga RM420,000, sekarang dah untung close to 100,000. On top of that, cash flow positif dia boleh jadi 4 angka sebulan. Kita dah tahu benda ni akan buat duit pada tahun 2016, sebab tu kita suruh dia beli. Kita dah faham 7 kriteria. Right? Yang ni one of my friend juga, whereby dia beli property ni, rumah dia tak siap lagi ni guys. Rumah dia tak pergi tengok lagi, dia dah dapat sewakan dah. So tak sempat tengok rumah tu dah laku, dah jalan dah. This is November 2020, again waktu PKP. So 2 minggu lepas siap, terus disewakan, cash flow positif, tak sempat tengok rumah waktu PKP. Okay. So I dah sampai ke 7 kriteria tu. I hope you belajar banyak pada 7 kriteria tu. So senang cerita, macam saya cakap tadi guys, ada sebab kenapa banyak penjual jahat ataupun developer yang tak mahu anda tahu pasal 7 kriteria ni. Sebab once you dah faham pasal 7 kriteria, anda you will never overpay a property and you will also never lose money. Okay, number 2 here is that you akan buat duit laju. Orang lain kena tunggu 10-20 tahun buat duit. You cash flow positif kalau boleh day 1. Ya, tak sampai 5 tahun. Nombor 3, you buat duit berkali-kali. Siap je positif cash flow, buat duit sekali. 80,000 macam my client. Bila booster lain tu siap tu, you buat lagi duit macam 4 residence. Okay. So, nombor 4, kalau you dah terbeli kat kawasan macam Cyberjaya, kalau you dah tahu pasal supply ni, beberapa tahun lepas, you akan jual property tu. Sebelum supply dia naik dan you terlampau banyak competition. Dulu sewa studio 1,800, sekarang ni jadi 800-900 saja. Ya. Masih ada orang boleh dapat sewakan lebih daripada 1,000. Tapi sewa memang dah jatuh sebab terlampau banyak supply. Nombor 5, walaupun kita ada recession macam COVID, okay, walaupun kita ada kegawatan ekonomi hari ni, economic recession, my client still boleh dapat cash flow positif, property masih ada demand. Okay, ni apa yang akan berlaku bila you understand 7 criteria. Last sekali, no one can scam you into buying a bad property anymore once you dah faham 7 kriteria. Okay. So guys, I'm at the end of the first part of 7 kriteria. I hope you belajar banyak gila daripada sesi ini. And I hope I dah berjaya jadikan you sebagai scam proof. So tak ada orang boleh scam you untuk beli a bad property. So always remember guys, untuk buat duit dalam ekonomi baru ni, okay, capital atau usaha tu tak berapa penting berbanding dengan knowledge. So once you dah ada ilmu yang cukup, you dah boleh defend daripada tersalah beli property yang salah.